Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata mandan dan indah. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam nadi ilmu, amalan membaca. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Syafiqah Amira binti Ismail. Saya merupakan pengawas pusat sumber di SMK Seri Bentong. Setiap antara kita mempunyai cita rasa dan minat tersendiri. Begitulah juga saya. Terdapat satu buah buku yang dapat mencuri hati saya, iaitu Surat Ibu dari Penjara. Saya telah memilih Surat Ibu dari Penjara menjadi tajuk lisensi buku saya pada hari ini. Buku ini dikarang oleh Ummu Hani Abu Hassan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 155 halaman dan 16. Gaya bahasanya yang indah dan plotnya yang menarik memudahkan kita untuk memahaminya dan menghayatinya. Buku ini tidak terlalu tebal dan bersaiz sederhana yang sesuai untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Buku ini mempunyai 3 watak utama yang mempunyai cerita yang berkait. Buku ini mempunyai wataknya ialah Zaitun, Zaidan dan Akbar. Saya membahagikan cerita ini kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, Zaitun. Buku ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Zaitun dan dibesarkan di dalam keluarga yang sangat berpegang kuat pada agama. Hidupnya sangat bahagia sehinggalah umurnya berganjak 5 tahun dan ayahnya yang tersayang pergi buat selama-lamanya. Hidupnya berubah dalam sekelip mata akibat daripada sifatnya yang suka berkawan dengan lelaki dan kasar. Ibunya mengambil keputusan untuk menghantarnya ke pondok tanpa persetujuan daripada dirinya sendiri. Dia menuntut ilmu agama di situ selama 9 tahun. Sewaktu umurnya berganjak 16 tahun, dia sudah tidak dapat menahan diri untuk tetap tinggal di situ dan mengambil keputusan untuk melarikan diri ke Singapura bersama seorang wanita bernama Rokiah. Rokiah merupakan seorang ketua sindiket pelacuran di Singapura. Kehidupan Zaitun di Singapura amatlah terpesong daripada ajaran agama yang telah dipelajarinya. Hidupnya sangat kucar kacir. Dia tidak lagi menutup aurat dan sering meninggalkan solat. Sewaktu dia di Singapura, dia dikejutkan dengan berita kelumpuhan ibunya di kampung. Dia mengambil keputusan untuk balik ke kampung dan mengubah nasib dirinya. Dia menjaga ibunya selama 5 bulan sehinggalah ibunya pergi buat selama-lamanya. Selepas kematian ibunya, dia mengambil keputusan untuk kembali ke Singapura dan meneruskan kegiatannya yang lama. Nasibnya malang akibat ditangkap oleh pihak berkuasa ketika cuba menyeludup dadah jenis heroin 30 gram dan mengakibatkan dirinya dikenakan hukuman gantung sampai mati. Sewaktu di dalam tirai besi, hatinya terdorong untuk menulis kisah hidupnya untuk menjadi iktibar kepada orang lain. Karya yang dihasilkan olehnya ialah Surat Ibu dari Penjara. Tuan Ahmad Diak, pengarah penjara, tertarik dengan bukunya itu. Tuan Ahmad Diak jadikannya sebagai senjata untuk menembak hati anak remajanya, iaitu Akbar. Bahagian 2. Akbar merupakan seorang remaja yang nakal. Dia sering menghabiskan masanya bersama rakan-rakan mak rempitnya, terutama Zaidan, dan melanggar disiplin sekolah. Akbar tertekan kerana bapanya seorang yang tegas dan mementingkan disiplin.
Kelembutan ibunya pula dijadikan tempat amarahnya kepada si ayah. Dia sering keluar pada waktu tengah malam untuk menyertai rakannya yang sedang asyik menghisap rokok. Sehinggalah suatu hari, ayahnya tidak dapat menahan sabar lagi dan memarahinya kerana dia menegakkan keadilan bahawa merokok bukanlah suatu jenayah. Dia menjadi seorang anak yang takut dengan si ayah dan kurang ajar dengan ibu. Oleh kerana pendekatan secara tegas tidak berkesan, Tuan Ahmad Diak ingin mencuba dengan kaedah yang lebih berhikmah. Tuan Ahmad Diak meletakkan buku surat ibu dari penjara di dalam bilik anaknya agar jiwa anaknya tersentuh dengan pengalaman seorang banduan akhir, iaitu Zaitun. Bahagian 3. Zaidan. Zaidan merupakan teman baik Akbar. Hidupnya sangat kucak-kacir kerana kehilangan ibu bapanya apabila ibunya berlaku curang sehingga menyebabkan perceraian. Dia membesar dengan sendiri bersama seorang adik lelakinya, Zarif. Dia seorang yang sangat pandai dan rajin di sekolah. Akibat tekanan daripada keluarga, dia mula melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak berfaedah seperti merokok dan berlumba haram. Dia menjadi mak rempit yang tegar di kampungnya. Dia memulakan kegiatannya dengan menggunakan motor lama ayahnya. Dia sering menjuarai perlumbaan dan memenangi sesetengah wang dengan mewakili sesetengah bengkel. Perlumbaan terakhirnya bertukar tragis dalam kemalangan dan mengakibatkan kehilangan nyawa. Sebelum pemergiannya itu, dia sempat meninggalkan pesan kepada teman baiknya Akbar supaya mendengar kata ayahnya dan menghargai ibu bapanya. Pada malam kejadian, Akbar dikejutkan dengan kedatangan Zaidan di rumahnya pada waktu tengah malam. Zaidan sempat meninggalkan pesan yang sangat penting. Tapi malangnya, yang datang itu bukan Zaidan tetapi bayangannya sahaja. Akbar dikabarkan dengan berita kematian rakannya itu dan mengakibatkan dia berasa sedih. Cerita ini diakhiri dengan Akbar melawat banduan akhir 111, iaitu Zaitun, sebelum Zaitun hayatnya berakhir di tali gantung. Menghayati kisah surat ibu dari penjara, pengajaran yang saya peroleh ialah kita hendaklah sentiasa mendengar nasihat ibu bapa dan menghargai perjuangan mereka serta berhati-hati dalam memilih kawan. Persoalannya, apakah pemergian Zaidan mampu menyentuh hati Akbar untuk berubah? Dan mampukah Tuan Ahmad Diak untuk menyedarkan anaknya melalui manuskrip surat ibu dari penjara? Akhir kata, surat ibu dari penjara ialah cerita yang tidak terlalu kompleks, sederhana tetapi mempunyai satu mesej yang jelas, dan itulah kisah surat ibu dari penjara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.